Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 5. Kami ingin membentangkan mengenai storyboard dan flowchart yang telah ditugaskan dalam kursus ini dan kami telah memilih tajuk berkaitan dengan solat. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli Kumpulan 5. Yang pertama, Abdul Rashid bin Abu Bakar. Yang kedua, Muhammad Daniel Hakimi bin Muhammad Noor. Yang ketiga, Akmal Zaimah binti Mazlan. Yang keempat, Mazatul Akmal binti Musari. Yang kelima, Nurul Murfiqah binti Sabri. Dan akhir sekali saya sendiri, Nurul Nazihah binti Ahmadan. Seterusnya, hasil perbincangan, kami membuat keputusan untuk memilih tajuk berkenaan solat. Selepas itu, kami membuat lakaran yang digelar storyboard bagi projek ini. Dalam storyboard ini, kami telah menyumbang beberapa idea bagi melakar kandungan, komponen yang diperlukan bertujuan menghasilkan karya yang agung. Bak kata orang Inggeris, masterpiece. Terdapat 21 lakaran yang dihasilkan bagi setiap kandungan beserta komponen. Untuk lebih lanjut, akan dibahaskan oleh rakan saya sebentar lagi melalui slide yang akan diterangkan berkaitan kandungan dan komponen yang akan diguna pakai dalam projek ini. Okey, baik, seterusnya saya akan terangkan tentang website. Apabila anda telah masuk pada website ataupun link yang diberikan, anda akan didedahkan pada halaman utama iaitu solat, dan pada halaman ini kita dapat lihat adanya tombol mula. Tapi apabila kita klik pada tombol mula, dia akan pergi kepada menu utama, dan pada menu utama kita dapat lihat ada pembelajaran, video, kuis dan info. Apabila kita klik pada pembelajaran, kita dapat lihat pembelajaran yang akan dipelajari. Yang pertama iaitu tentang solat, lafaz niat, rukun solat, syarat sah dan syarat wajib. Apabila kita klik pada tentang solat, pada muka surat halaman yang pertama kita dapat lihat pengertian dan hukum solat, dan ada di bawahnya ada pula seterusnya. Ada tombol seterusnya. Kita klik, dia akan kembali kepada halaman utama sebab kita dah selesai untuk tentang solat. Kita masuk pada lafaz niat. Bila masuk lafaz niat, pada halaman kedua kita lihat ada lafaz niat solat subuh, dan pada bahagian bawahnya pula ada lihat solat waktu solat fardu lain, antaranya zuhur, asar, maghrib dan isyak. Dan tombol-tombol ini apabila kita tekan, dia akan keluar lafaz niat solat zuhur, asar dia akan keluar solat asar, maghrib dia akan keluar maghrib, dan isyak dia akan keluar waktu isyak. Dan pada halaman yang ke-6 kita dapat lihat ada tombol baharu iaitu seterusnya, dan apabila kita klik pada tombol seterusnya, dia akan kembali semula kepada subtopik ataupun pembelajaran kita. Dan seterusnya, di paparan seterusnya, di bawah bahagian pembelajaran, pelajar perlu tekan rukun solat. Terdapat 13 rukun solat. Seterusnya, pelajar juga perlu tekan syarat sah. Berikut terdapat poin-poin berkenaan syarat sah. Seterusnya, pelajar perlu tekan bahagian syarat wajib solat. Berikut terdapat 4 poin tentang syarat wajib solat. Di bahagian seterusnya adalah kembali ke menu utama, pelajar perlu tekan di bahagian video. Video tersebut berdurasi selama 7 minit, yang mana video tersebut telah memaparkan cara solat ataupun amali solat dengan cara yang betul. Seterusnya, saya akan menyambung semula pada bahagian kuis. Pelajar boleh menekan butang kuis dan akan keluar paparan soalan-soalan tersebut. Jika pelajar menjawab soalan yang betul, akan keluar paparan tahniah, dan pelajar tersebut boleh meneruskan soalan-soalan yang seterusnya. Soalan tersebut adalah berikut adalah lafaz niat solat. Jika pelajar menjawab solat zuhur, akan keluar paparan salah iaitu cuba lagi, dan pelajar perlu kembali menjawab semula soalan tersebut dengan jawapan yang betul. Jika betul, akan keluar paparan anda berjaya dan meneruskan soalan-soalan seterusnya. Begitu jugalah dengan soalan-soalan yang lain. Jika benar, akan keluar paparan betul dan meneruskan soalan seterusnya, dan jika salah akan keluar paparan
yang berbentuk salah dan pelajar perlu menjawabnya dengan betul kembali. Jika benar, pelajar boleh menekan butang menu utama untuk kembali semula. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian flowchart. Yang pertama ialah terminator, iaitu simbol yang berbentuk oval yang menunjukkan bahagian awal dan akhir pada sesuatu prosedur ataupun proses. Seterusnya, yang kedua ialah data. Seperti contoh dalam flowchart tersebut yang menunjukkan perkataan log masuk dan log keluar. Yang ketiga ialah division, iaitu simbol yang berbentuk berlian. Seperti yang ditunjukkan dalam flowchart, terdapat 3 tajuk utama yang perlu ada, iaitu video, pembelajaran dan kuis. Yang keempat ialah proses, iaitu simbol yang berbentuk segi empat sama. Contoh yang pertama ialah video. Video terbahagi pada satu bahagian, iaitu video amali solat. Untuk pembelajaran pula terbahagi kepada 4 tajuk, iaitu tentang solat, lafaz niat, rukun solat dan syarat-syarat. Tentang solat ni terbahagi kepada 2, iaitu pengertian dan hukum. Lafaz niat pula terbahagi kepada 5, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Untuk syarat-syarat pula terbahagi kepada 2, iaitu syarat wajib solat dan syarat sah solat. Untuk kuis pula terbahagi pada satu bahagian, iaitu soalan yang berkaitan tentang solat. Yang kelima ialah flow, iaitu garis atau anak panah yang merupakan alur dalam prosedur atau sistem. Akhir kata, flowchart ni membantu dalam menyusun langkah-langkah dan proses secara sistematik.